Tahun 2023 adalah tahun yang mencabar sebab dijangka ada kemelesetan ekonomi yang akan berlaku bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. So nak tak nak memang kita kena ada extra income ataupun alternative income untuk support kita punya financial. Cuma masalahnya adalah sekarang macam mana orang yang busy bekerja, suri rumah ataupun student, dia nak ada side income. Sebab kalau dia bekerja, macam mana dia nak buat side income kan, sebab masa dia dah busy kan, masa dia dah padat. So nak tak nak memang kita kena ada extra income ataupun alternative income untuk support kita punya financial. Cuma masalahnya sekarang untuk yang bekerja, suri rumah dan student ni macam mana? Diorang kan busy kan. So nak tak nak memang kena ada something untuk backup diorang punya income. Sebenarnya kalau korang duduk dalam kategori ni, ada banyak benda yang korang boleh buat. Lagi-lagi zaman internet sekarang kan. So kalau korang nak tahu, tengok sampai habis video ni. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Azman daripada Katia Digital. Selamat datang ke channel saya di mana pada setiap minggu saya akan kongsikan tips dan strategi e-commerce untuk usahawan-usahawan di Malaysia. Okey, berbalik pada topik tadi, sebenarnya kan ada banyak cara dan method untuk kita buat duit sebenarnya. Walaupun kita ni busy, ataupun kita suri rumah, ataupun kita student. Cumanya, method-method yang banyak ada orang kongsi yang kat luar ni, bukan semuanya sesuai untuk kita. Lagi-lagi kalau korang jenis busy, macam saya busy gila, kena jaga anak, kena jaga bisnes, kena jaga student, klien. Memang susah sikit lah kalau kita nak ada side income ni. Tercari-cari dan terkejar-kejar masa. Betul tak? But don't worry, sebab dalam video ni saya akan kongsikan 5 tips untuk korang yang nak buat side income ataupun extra income setiap bulan hanya dari rumah tanpa memerlukan modal yang tinggi. Dan semua yang saya share ni sebenarnya saya dah pernah buat dan ia berkesan so far selama beberapa tahun ni, selama 7 tahun saya berbisnes dalam memberikan extra income kepada saya, klien saya dan juga student-student saya. So jom tengok apa idea-idea yang saya nak bagi dalam video ni. Okey, yang pertama sebenarnya adalah bisnes Shopee. Bisnes Shopee ni memang dah popular lah dan ramai gila yang dah berjaya. Sebab platform dia dah sediakan, lepas tu dia punya teknologi dan cara-cara yang kita nak menjual tu semua dah dipermudahkan dan disediakan. Kita cuma hanya tinggal listkan produk, lepas tu tunggu sales. Even kalau tak ada produk pun sebenarnya korang boleh buat secara dropship dari mana-mana dan listkan barang tersebut dalam Shopee. Terpulanglah Shopee ke Lazada ke, asalkan ia adalah marketplace. Cuma nasihat saya, kalau betul-betul nak buat benda ni, nak buat income yang orang kata berbaloi lah dengan masa kan, kena belajar, kena ada strategi dia. Dan bagi korang yang nak buat bisnes Shopee ni, saya tak mampu nak share panjang lebar tentang macam mana nak buat bisnes Shopee ni. Maybe dekat next video nanti saya akan share lah. Cuma kalau korang nak cepat, nak terus belajar, saya pernah belajar dengan seorang ni, tak silap saya nama dia John Jenin. Saya ada beli dia punya ebook dekat online lah, someone ada promote, dan saya beli ebook dia. Memang saya rasa berbaloi, bagus untuk orang yang baru nak start ni. Okay, kalau korang berminat, korang boleh tengok kat description tu, saya ada letak. Dan harganya tak mahal pun, tak silap saya lebih kurang dalam RM100 je. Tapi memang sangat berbaloi lah. Okay, so korang boleh tengok kalau siapa yang berminat nak buat bisnes Shopee. Yang kedua adalah online course. Bisnes ni memang salah satu bisnes favourite saya dan memang salah satu sumber income utama saya lah. Okay, basically saya ajar orang cara untuk buat something lah. Okay, so dalam case saya ni, saya banyak mengajar orang tentang buat bisnes, buat e-commerce, buat dropship dan sebagainya lah. Okay, maknanya bila kita buat online course ni, siapa yang nak belajar dengan kita, dia kena bayar. Dan benda ni saya suka, especially untuk orang yang busy memang suka lah. Sebab benda ni bila kita buat sekali, dia akan bagi kita income berkali-kali. Maksudnya kita akan busy sekali je. Contoh dalam masa seminggu tu, kita buat kita punya online course, kita record siap-siap, tulis siap-siap, lepas tu letak dekat Facebook group. And then bila ada someone nak belajar on that particular topic, korang boleh charge lah dia. Kenakan charge. Macam nak masuk universiti lah, kena bayar kan. Tapi korang charge dia. Macam saya charge dalam sekali masuk, nak belajar untuk satu topik tu dalam RM300. Paling mahal saya jual RM5,000. Alright. Dan sebenarnya korang tak perlu risau lah, sebab semua orang ada je kepakaran dan pengalaman tertentu. Ajar je apa-apa. Okay, saya pernah tengok ada seorang makcik ni. Makcik tau, umur dah pencen. Dia ajar orang buat kek. Dan Alhamdulillah dia setiap bulan dia boleh buat 5 angka dalam RM20,000, RM30,000 sebulan, jual dia punya kelas je secara online. Dan benda ni memang best sebab apa tau? Sebab bila kita buat, dah lah buat dia modal tak tinggi.
Lepas tu kita nak jual senang, tak perlu nak post, tak perlu nak pack, dan untung dia besar. Sebab modal dia apa je? Modal dia kita buat sekali je. Contoh kita nak buat satu course tentang ajar orang buat hamper. Kita buat sekali je, record, and then kita jual. Okay, so margin kita memang atas 90%. Contoh kalau you all charge RM100, dia punya untung tu lebih kurang RM90, untung bersih dia. So memang best. Dan macam biasa, kalau korang ada yang nak belajar pasal benda ni, saya ada sebenarnya sediakan course yang saya JV dengan satu lagi Sifu, mengajar orang tentang macam mana nak buat ebook dengan online course ni. So kalau nak, boleh tengok dekat description, ada link dia. Dan kalau tak ada link dia tu, maksudnya dah tutup. Nombor 3 dalam list saya yang favourite saya adalah blogging. Okay, to be honest, saya pernah berjaya dulu tahun 2014, 2015, 2016 saya berjaya dalam bisnes. Lepas tu saya terduduk sampai saya depression. Jadi bila saya depression tu, saya start mula menulis dan akhirnya terjadilah blog. Dan blog yang saya namakan tu waktu tu adalah Dropship Cartel, di mana saya share tentang pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapat sepanjang saya buat dropship. Dan sekarang dia dah berubah kepada Cartel Digital. Dan nak dipendekkan cerita, dari blog tu saya tulis macam-macam. Saya tulis idea, saya tulis pengalaman, saya tulis tips, strategi. Lepas tu tak lama lepas tu banyak peluang yang masuk macam-macam. Peluang-peluang yang masuk tu contoh macam sponsorship, kadang dia suruh kita review benda, dia suruh kita promote something, dia suruh kita bagi talk, dia suruh kita mengajar dekat dia punya student, dia suruh kita jual apa-apa sajalah, tapi semua tu saya charge. So dia jadi income lah. Dan to be honest, sebenarnya saya jarang nampak orang yang buat blog ni, yang fokus pada business blogging ni, jarang dia gagal. Cuma dia perlukan konsistensi, sebab dia mengambil masa 6 ke 1 tahun untuk kita dapat hasil. Macam saya, lepas 6 bulan saya konsisten setiap hari menulis ataupun setiap minggu saya tulis artikel, baru saya dapat rasa hasil dia, orang kata adalah income sikit. Dan lepas tahun tu baru income tu mencanak-canak lah. Dari situ saya buat company dan ada team saya proper untuk bantu saya dalam blogging. Dan in fact sampai sekarang pun saya masih blogging, cuma bukan saya tulis lah. Saya punya team. Dulu saya pernah ajar orang buat business blogging ni. Okay, bagi siapa yang nak belajar pasal business blogging ni, dia topik dia panjang dan technical sikit. So saya ada buat kelas sebenarnya ataupun online course di mana saya ajar orang tentang buat business melalui blog. Cuma saya tak sure pada waktu yang korang tengok ni masih ada ke tak course tu. So kalau korang tengok kat description bawah ni, kalau link tu masih ada, maksudnya saya masih buka lagi course tersebut. So boleh tengok kat description. Okay, nombor 4 ialah affiliate marketing. So affiliate marketing ni basically kita promote produk orang je. Cuma dari segi promote tu, cara dia lah, dia orang ni promote link. Pernah tengok tak korang, kawan-kawan korang, dia cerita-cerita pasal barang, lepas tu dia letak macam link untuk beli kat Shopee. Kan link tu kan macam pelik kan, dia punya URL kan. Tu sebenarnya link affiliate. Link affiliate ni maksudnya, bila ada orang yang klik link tu, dia nampak produk tu kan dekat website ataupun dekat dalam phone. Lepas tu orang yang klik tu dia beli. So bila dia beli, sistem daripada merchant tu ataupun contoh Shopee, contoh merchant affiliate lah, contoh Shopee, dia akan detect dan dia akan bagi commission dekat orang yang promote tu. Contohlah saya ada buat satu post tentang bestnya satu periuk nasi ni. So saya tak link periuk nasi. So kalau ada orang klik link tu dan beli periuk nasi tu, Shopee akan bagi saya income lah, commission. So dia bukan Shopee saja yang buat affiliate marketing ni, affiliate program kita panggil. Banyak company buat affiliate program sebenarnya. Okay, ada yang jual software, ada yang jual kasut, ada jual perfume, macam-macam. So kita kena carilah. Alright, dan dia ada teknik-tekniknya. Kita boleh gabungkan dengan blogging, kita boleh gabungkan dengan content marketing, social media marketing, terpulang. Tapi yang penting kita kena kreatif dan tahu cara untuk buat ke orang klik link yang kita promote tu. So far saya tak ada lagi buat kelas affiliate marketing, tapi saya ada resources ataupun kelas yang orang lain buat. Alright, so you all boleh tengok kat description tu. Okay, so nombor 5 adalah favorite business saya, iaitu e-commerce dropshipping. E-commerce dropshipping ni sebenarnya memang favorite saya lah, sebab dari business ni lah saya bangkit balik daripada berniaga. Dan since 2019 saya start actively mengajar orang tentang e-commerce dan dropshipping, dan so far dah 3,000 ke 4,000 orang dah join kelas-kelas saya ataupun program saya, dan memang beratus lah orang yang boleh buat duit sekarang ni. Dan Alhamdulillah ramai juga yang dapat income sampai boleh berhenti kerja, sampai boleh buat bisnes besar, sampai boleh ada team daripada ilmu yang saya ajar melalui bisnes e-commerce dropshipping. The e-commerce dropshipping ni basically dia adalah konsep dropship sama je. Kita promote produk orang, lepas tu kalau ada orang order, kita pergi suruh supplier hantar kan. So beza di antara harga beli dengan harga jual tu, kita punya untung lah. Okay,
Cuma bezanya dropship yang saya ajar ni, kita akan gunakan website sendiri, iaitu website e-commerce sendiri. Kelebihan bila kita ada website e-commerce sendiri ni adalah website tu kita punya, platform tu kita punya. So bila platform tu kita punya, kita boleh ada lebih kontrol dan kita boleh buat macam-macam promosi, macam-macam cara untuk kita bagi value dan juga buatkan kita punya business ni berbeza dengan orang lain. Dan most importantly, bila you all ada website e-commerce sendiri, you all boleh jual lagi mahal, provided korang kena tahu cara nak buat lah. Saya masih ada lagi course ni ataupun program yang mengajar orang buat e-commerce dropshipping ni. Terpulang you all nak jual produk tu dekat market mana, market Malaysia atau market overseas, dua-dua saya ajar. So kalau nak buat market USD pun saya ada ajar dalam program saya. Nak buat market Malaysia pun ada. Cuma market USD ni dia, kalau orang yang tak biasa lagi, dia akan mahal sikit lah, sebab cost nak run marketing pun dalam USD juga. So kalau korang berminat nak belajar pasal e-commerce dropshipping, boleh pergi kat link bawah ni, ada program terbaru saya. So nanti boleh join lah. Okay guys, semua bisnes yang saya senaraikan tadi semua saya dah buat dan juga masih berjalan sampai sekarang. Sebabnya saya memang suka, tak perlukan modal yang tinggi, tak perlukan komitmen masa yang tinggi. Alright, so dari rumah pun boleh run. Even kalau korang ada masa terluang at least 1 hari 1 jam pun, korang dah boleh buat bisnes-bisnes yang saya senaraikan tadi. Dan bagi yang baru kenal saya dan juga baru jumpa video ni, jangan lupa subscribe dan juga like video saya supaya saya boleh hasilkan konten-konten berkualiti untuk membantu anda membina income dan juga bisnes ke tahap yang lebih tinggi. So itu saja kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Papa Roger. Ciao.